Diabetes mellitus ataupun penyakit kencing manis ialah satu penyakit di mana tahap glukos ataupun gula di dalam darah tinggi dari tahap normal. Glukos ialah sumber tenaga untuk tubuh kita. Pada kebiasaannya, organ pankreas di dalam badan mengeluarkan sejenis hormon iaitu insulin untuk mengawal tahap glukos dalam darah. Diabetes berlaku disebabkan oleh organ pankreas yang tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau insulin tidak dapat bertindak sebagaimana yang seharusnya di otot, lemak dan sel-sel limpa atau kedua-duanya sekali. Apabila makanan dihadam dalam badan kita, glukos diserap oleh usus kecil dan memasuki ke dalam saluran darah. Hormon insulin kemudian memindahkan glukos dari saluran darah ke sel-sel badan dan otot di mana ianya digunakan sebagai sumber tenaga atau disimpan untuk kegunaan di kemudian waktu. Proses ini mengurangkan glukos ke tahap normal. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apakah dia diabetes mellitus, ikuti temu bual bersama Roziah binti Othman, jururawat klinik pakar perubatan Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Penyakit diabetes mellitus adalah di mana paras gula di dalam darah itu melebihi daripada paras normal. Caranya untuk mengetahui jika seseorang itu menghidap penyakit diabetes, ada terdapat beberapa simptom-simptom di mana selalunya setengah pesakit mempunyai kekerapan untuk membuang air kecil dan merasa dahaga yang berlebihan, dahaga dan lapar yang berlebihan dan di mana juga antara simptomnya di mana berat badan pesakit akan kurang tanpa daya tepus naman, tiba-tiba berat badan pesakit boleh turun dan mempunyai jangkitan kuman seperti bisul, banyak lagi. Antara jenis diabetes yang utamalah ada dua, antaranya ialah diabetes jenis 1 dan diabetes jenis 2. Okay. Di mana diabetes jenis 1 ia dihidapi oleh terutamanya kanak-kanak, dan diabetes jenis 2 adalah orang dewasa. Kebanyakannya orang dewasa. Kepada di Hospital Sri Begawan Kuala Belait, kami ada mengadakan satu program kesedaran kesihatan yang dinamakan Teraja, yang jururawat pendidik diabetes daripada klinik pakar perubatan mengkuayahkannya tahun 2009. Jadi pada ketika ini program tersebut berada di tahun ketiga. Jadi kami namakan pada tahun ini Teraja 3 yang ia akan berakhir pada bulan Januari 2012. Jadi di mana dalam program ini kami menyediakan memberikan ceramah-ceramah di mana pakar pemakanan dan ahli kimia ubat akan memberikan penerangan. Contohnya pakar pemakanan akan memberikan penerangan mengenai diet yang seimbang, dan ahli kimia ubat akan memberikan penerangan mengenai ubat-ubatan diabetes. Kami menjemput pakar-pakar podiatri iaitu pakar bahagian kaki, memberi ceramah juga, dan juga untuk jururawat pendidik diabetes juga ada memberikan ceramah lah. Dalam program ini kami melakukan aktiviti-aktiviti bersama pesakit-pesakit diabetes ada lingkungan mereka lah. Antara risiko faktor untuk orang mendapat kencing manis, salah satu risiko faktornya ialah jika ada ahli keluarga yang terdekat mendapat yang menghidap penyakit diabetes. Jadi seorang itu ada berisiko tinggi untuk mendapat kencing manis juga, diabetes. Saran kepada orang ramai untuk kepada pesakit diabetes, jika mereka ingin mengawal paras gula mereka hendaklah mengawal atau mengambil diet yang seimbang. Yang kedua, melakukan aktiviti-aktiviti senaman kepada pesakit diabetes yang ingin mengawal paras gula mereka. Dan yang ketiga, selain daripada mengawal pemakanan dan melakukan aktiviti, mereka juga hendaklah mengambil ubat-ubatan secara teratur lah.
Dan kepada orang yang ingin mengelakkan menghindar daripada penyakit kencing manis, diabetes, mereka hendaklah sentiasa juga mengawal diet mereka, mengambil diet yang seimbang. Yang kedua, aktif melakukan segala senaman dan juga melakukan pemeriksaan kesihatan. Sejak tahun 2009, Klinik Pakar Perubatan Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait telah pun mengendalikan program kesedaran kesihatan iaitu Traja, khusus bagi pesakit diabetes. Ini adalah salah satu inisiatif dalam membantu pesakit diabetes dan ahli keluarga mereka dalam menangani penyakit diabetes. Kru Rampai Pagi sempat menemu bual Hajah Julia Chi, iaitu ketua peserta program Teraja 1. Sebenarnya Teraja ni sudah bermula pada 2009, iaitu Teraja 1 dan diikuti Teraja 2 2010 dan sekarang ni apa yang dilihat adalah Teraja 3. Jadinya kami akan melaratkan lagi ke Teraja 4 insya-Allah pada bulan 3 tahun depan tu. Jadinya dari sana sekarang kami akan untuk memperbaiki lagi kesihatan orang-orang Ketani di Brunei ni, di Belait ni, macam mana pengawalan gula, pengawalan makanan. Itulah yang kami maksud kami membuat Teraja 1, Teraja 2, Teraja 3 ni. Sebenarnya ini daripada Sisters Adia, kami melihat Ketani punya tahap ni kan, yang orang mengidap penyakit kencing manis ni terlalu orang tinggi. Jadinya apa kata Ketani membuat satu perjumpaan untuk berbincang macam mana Ketani untuk berjumpa orang yang siapa yang ada mengidap penyakit untuk memberi berdisiplin untuk mengawal pemakanan makanan gula atau sebagainya untuk sendiri. Jadi sana kami membuatlah permulaan Teraja 1 atau 2009. Dah jual ramai orang lah kami. And then after that sudah Teraja 1 kami mulakan jual. Alhamdulillah ada peningkatan lah. Jadi dengan ada tu kami semuanya, bagi saya sudah menghidap penyakit kencing manis tahun 1998. Masa tu dah tahu kan? Dah tahu apakah macam mana untuk mengawal gula. Sudah saya mengikut Teraja 1, dibagi taklimat, dibagi kelas. Saya faham sudah apa yang dimakan, apa yang dah dapat dimakan. Sebenarnya penyakit kencing manis ni ia ada rasa tu tapi sudah macam badan tentu macam terlalu lemah dan ada nafsu makan dan sudah tu kan macam badan tu dah demam lah. Bila saya berjumpa doktor melihat level gula saya tu adalah sudah kan. Jadi ini bukan daripada tahap keturunan juga. Dari keturunan kita ni punya parents kan sana. Jadinya kita ni lah macam mana. Jadi mula-mula kecewa juga lah kenapa aku kan. Jadi sudah kami Teraja ni kan, jadi sana saya mendapat pengalaman lah, mempelajari apa yang dibagi talks oleh Sisters dia. Kata ini janganlah putus asa. Artinya memang makan ubat tu selama-lamanya. Artinya untuk menjaga kita ni pengawalan makanan mesti ada. Sebenarnya makanan tu orang apa sih boleh makan. Ganyanya kita ni faham lah. Jangan orang kalau sudah makan nasi sepinggan orang kalau sepinggan bagi 2. Arti roti kalau 4 biji bagi 2 biji. Macam itulah. Artinya kami sana ada belajar sudah. Kalau dapat makan gula atau macam minum tu kopi kata jangan simpan gula. Macam nasi tu kan dalam satu sudu tu kan atau 2 sudu nasi tu sudah memadai. Jadinya sekarang pagi sudah ada breakfast, tengah hari ada breakfast, tengah hari tea time tu ada juga roti kan. Jangan dah makan sekali lah. Artinya kalau dah makan sekali tu nyusah juga kan. Kita ni macam diabetik kan ada yang mempunyai, kalau anda ada gula badan boleh pengsan kan, hypo kan. Itulah mesti kita ni mau faham apa diabetik ni yang sebenarnya. Alhamdulillah saya sarankan kepada siapa-siapa yang baru akan welcome to the club ni diabetik ni kan, supaya kau dapat datang berjumpa Sisters Adia untuk minta nasihat. Kemudian jangan malu-malulah, jangan disimpan-simpan. Sekarang sudah terlampau parah, sudah habis berputung kaki, berputung apa, jadi tidak lagi dapat dikawal kan. Kalau tahap yang baru-baru tu insya-Allah dapat dikawal. Kata ni daripada kita ni sendiri kan. Jadi janganlah malu-malu, datanglah
janganlah ditapuk-tapuk penyakit itu. Itu saja. Perubahan cara hidup boleh mencegah diabetes, mengurangkan perkembangannya dan melambatkan komplikasinya. Ini termasuk permakanan di mana ramai berpendapat bahawa diabetes berpunca hanya dari pengambilan gula yang berlebihan. Akan tetapi, makanan yang mengandungi karbohidrat juga seharusnya dikurangkan kerana ianya juga salah satu sumber glukos dalam badan selepas penghadaman. Untuk membantu anda mengawal pengambilan gula dalam pemakanan, catatkan apa yang dimakan dalam diari setiap hari dan bincangkan dengan pegawai permakanan. Aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali, 5 kali seminggu juga dapat menolong mencegah diabetes. Ianya perlu dimulakan secara beransur-ansur dan dipertingkatkan perlahan-lahan mengikut kemampuan dan nasihat doktor. Senaman yang kerap seperti berjalan kaki selama 2,5 jam seminggu sekali boleh mengurangkan perkembangan diabetes sebanyak 40% sehingga 60% dalam tempoh 3 ke 6 tahun. Ia juga membantu membakar kalori ataupun tenaga yang berlebihan dalam badan, mengurangkan berat badan dan mempertingkatkan kesihatan jantung dan paru-paru. Aktiviti fizikal ini termasuklah bersenam, berjalan kaki, membuat kerja rumah dan sebagainya.